Yang kedua, ni satu demi satu Ustaz bergerak sekarang ini untuk kita memahami Asmaul Husna Allah An-Nur. Yang kedua apa dia? Yang kedua, Nur juga ia memberi maksud Al-Quran. Nur memberi maksud Al-Quran. Buktinya, tuan-puan boleh rujuk pada surah An-Nisa ayat 174. Surah An-Nisa ayat 174. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Shadaqallahul azim. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, wahai manusia semua, bila sebut manusia semua ni, kita sampai hari ni lah, sama ada orang Islam ke bukan Islam ke, sesungguhnya telah pendatang kepada kamu kebenaran dari Tuhanmu. Apa dia? Muhammad dengan mukjizatnya sallallahu alaihi wasallam, wa anzalna ilaikum, dan kami telah turunkan ilaikum kepada kamu wahai manusia nuran, iaitulah cahaya mubinan yang terang benderang. Apa dia? Al-Quranul Karim. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebut wa anzalna ilaikum Qur'anan mubina, telah pun kami turunkan kepada kamu Al-Quran yang sangat jelas. Biarpun makna nur itu merujuk kepada Al-Quran, tetapi Allah menggunakan perkataan nur, cahaya. Kenapa Allah nak gambarkan satu kekuatan? Kekuatan dengan maksud, wahai manusia, Al-Quran yang ada di hadapan kamu ni bukan calang-calang. Ia diibaratkan cahaya. Sebagaimana kamu pergi berjalan waktu malam dalam keadaan gelap gulita, tidak ada perkara yang paling penting kepada kamu kecuali cahaya. Makanan diketepikan, minuman diketepikan, sembang-sembang diketepikan. Yang paling penting pada masa itu signifikannya ialah cari cahaya. Dan ketika hidup kita ni tuan-puan, biarpun nampak cerah pada siang hari, malam pun cerah kerana ada elektrik, tapi hakikatnya ada gelap gulita, mesti cari cahaya yang sebenar. Cahaya yang sebenar itulah Al-Quran. Dan aku, wahai manusia, sekali-sekala aku guna perkataan Al-Quran direct, sekali-sekala aku berkias-kias, aku tinggal perkataan Quran, aku letak perkataan nur, yang bersifat kepada Al-Quran, itulah memberi cahaya. Jadi ala kulli hal, para hadirin sekalian, fahamlah kita bahawasanya maksud nur, rupanya dengan makna Islam. Maksud nur pada ayat kedua dengan maksud Al-Quranul Karim. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-puan, ialah nur dengan makna cahaya itu sendiri. Nur dengan makna cahaya. Bukan. Sorry ya. Nur dengan makna Nabi. Nur adalah dengan makna Nabi. Okey, tuan-puan perbetulkan. Nur di sini, Nabi ialah cahaya. Sepatutnya cahaya itu maksudnya Nabi. Tapi tak apalah Ustaz tukar. Nabi itu cahaya. Tuan-puan boleh rujuk pada surah Al-An'am. Ayat yang ke-91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih idh qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Qul man anzal kitab alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratis tubdunaha wa tukhfuna katsira wa 'allamtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya di kalangan mereka, berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah, siapakah yang menurunkan kitab Taurah yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia?
Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebahagiannya dan kamu sembunyikan sebahagian besarnya. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapa-bapa kamu telah mengetahuinya. Katakanlah Allah lah yang menurunkannya. Kemudian sesudah kau menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Ayat ini kalau saya nak syarah panjang. Tapi yang jelas di sini tuan-puan, cuba tengok kepada yang sabur di situ. Qul man anzala kitab alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi lah yang menurunkan Alkitab alladhi ja'a bihi Musa, yang dibawa oleh Musa. Nabi Musa itu siapa dia? Nuran wa hudan linnas. Nabi Musa itu adalah cahaya dan petunjuk kepada manusia. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, di bawah ayat ini berbagai-bagai bentuk tafsiran di kalangan para ulama. Pertama, ada yang menyebut Nabi Musa itu nuran, sebagai cahaya. Yakni nak memberitahu bahawa Nabi Musa alaihissalam dan mana-mana Nabi alaihissalatu wassalam adalah cahaya yang menerangi kehidupan manusia. Sebagaimana kita manusia berhajatkan kepada cahaya kitab, namanya Al-Quran, maka kita juga berhajatkan kepada cahaya yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman dulu, sebagaimana pengikut Nabi Musa berhajatkan kepada cahaya namanya kitab Taurat, juga mereka berhajatkan kepada cahaya yang namanya Nabi Musa alaihissalam. Bergabung di antara Nabi dan kitab. Sebab itulah tuan-puan, tidak pernah berlaku pada satu masa kecuali mesti bergerak serentak di antara kitab yang diturunkan daripada atas dan yang nak sambut kitab yang disebut para Nabi dan para Rasul. Adanya Al-Quran, nur, cahaya. Nabi Muhammad juga cahaya yang menyambut Al-Quran. Sebelumnya ada Nabi Isa, nur, ada kitab Injil yang menyambutnya, juga cahaya. Sebelumnya ada Nabi Musa, nur, cahaya. Ada kitab namanya Taurat, nur, cahaya. Sebelumnya ada kitab Zabur, nur, cahaya. Ada Nabi yang nak sambut kitab Zabur namanya Nabi Daud AS. Ada kitab namanya Suhuf, nur. Ada seseorang yang nak sambut kitab Suhuf dari Nabi Ibrahim AS juga nur. Jadi nak beritahu bagaimana pada ayat ini perkataan nur merujuk kepada Nabi dan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Jadi tuan-puan, sekarang kita sudah pun memahami lebih meluas kan? Tajuk kita apa dia? Tajuk kita Asma'ul Husna, Allah An-Nur, yang bercahaya. Jadi bila kita kaji secara lebih meluas, rupa-rupanya ini adalah kata kunci yang bersifat simbolik. And then bila kita kaji Al-Quran, kita akan bertemu dengan banyak maksud cahaya ini. Sekejap dengan maksud kitab yang diturunkan. Sekejap dengan maksud Islam yang dibawa oleh para Nabi dan para Rasul. Sekejap ia merujuk kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Itu sendiri adalah sebagai cahaya. Baik. Tuan-puan hadirin, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita belum sampai lagi ni. Kita belum sampai lagi kepada Allah. Apa maksud cahaya yang menjadi Asma'ul Husna ni? Ustaz baru saja bertatih 1, 2, 3. Ada yang keempat dan ada yang kelima dan ada yang keenam. So ada 3 ayat lagi yang bakal Ustaz bentangkan kepada tuan-puan sekalian.